involved dalam perlawanan buatkan benda tu agak susah untuk Team Ray. Tapi apa pun, kita akan mulakan draft game yang kedua, which is fasa yang sangat penting untuk Team Ray sebenarnya dapatkan semua hero. Cuma saya tak pasti yang mana akan dapatkan first pick. Betul, saya nak tengok siapa yang akan mendapatkan first pick, siapa yang mendapatkan second pick kali ini. SRG first pick, kalau dia kat sebelah kiri selalu yes. SRG first pick, okey, kita akan menunggu apakah hero yang akan diutamakan daripada side pasukan SRG dan bagaimana Team Ray react terhadap hero-hero yang akan diberikan keutamaan. Secara jujurnya, saya tak suka kalau SRG first pick. Kenapa? Kalau as a opponent lah. Sebab kalau dia dapat hero yang overpower, dia punya draft tu somehow dia boleh capitalize hero OP tu. Kalau tu sejujurnya daripada side awak, sejujurnya daripada side saya, SRG kalau first pick, second pick pun tetap kuat. Betul. Bercakap berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Kita tahu benda ni. Jadi daripada side Team Ray, kita nak tengok hero apa yang mereka mungkin boleh fokus untuk keluarkan. Andai kata mereka tidak ada jawapan terhadap Rafaela ataupun Belleric, mungkin mereka perlu keluarkan salah satu. Dalam game tadi, mereka ada sahaja peluang untuk mengeluarkan Belleric di bed ke-4 ke-5 dan membiarkan Rafaela stand alone. Tetapi mereka tidak melakukan perkara tersebut. Ya, saya setuju sebab bagi saya Belleric tu sendiri adalah tank yang berdamage. Dia tak perlu buat apa-apa, dia boleh keluarkan damage dengan pantulan ataupun pasif daripada Belleric itu sendiri. Tapi sekarang ni kita boleh nampak yang SRG still lagi respect dengan pengeluaran Marcel. So first pick kat sini, sama ada mereka boleh utamakan Pakito yang mereka juga sentiasa utamakan. Begitu juga dengan Barat. Ini back kepada apa yang saya katakan dekat draft game yang pertama. Bersedia ataupun tidak Team Ray berhadapan dengan Barat. Secara tidak langsung dalam game yang pertama, saya rasa Barat daripada Crown yang buatkan mereka tak boleh nak start zone ni. Betul. Kalau pasukan Team Ray mereka tidak ban Rafaela, ada kemungkinan pasukan SRG akan first pick Pakito dan menjawab second rotation pick mereka dengan Rafaela dan juga Belleric sekali lagi. Sebab ini adalah composition yang sangat-sangat mengganggu pasukan Team Ray dan saya rasa kita boleh nampak satu pattern. Andai kata sesiapa pick Rafaela, Belleric pasti mereka ambil juga. Agak menarik. Barat mereka sendiri yang keluarkan dekat sini. Ini adalah satu hint mereka ingin mengambil Pakito terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana Barat salah satu good counter untuk menentang Pakito. Jadi kalau kita ambil Pakito sekarang, advantage kepada pasukan SRG juga. Pakito ini boleh jadi flex. Tak semestinya jungler, boleh jadi kita letak dekat goal lane, boleh jadi kita letak dekat XP lane. Nakal daripada Team Ray. Mereka tahu bahawa kau ban Barat macam obvious sangat kau nak pakai apa, kau nak kita orang ban Pakito kan. Tak. Kau ambil lah Pakito. Kita orang akan ban Melissa, di mana Melissa dekat first pick juga cukup kuat dan kita tahu bagaimana Melissa digunakan oleh Innocent, one of the best user dekat bahagian marksman ni sendiri. Untuk pasukan SRG sekarang ni, nak tak nak saya rasa okey sahaja Pakito tu. Flexibility ada, meta hero, damage juga ada, even under farm dia masih lagi burst tinggi kepada pasukan. Sebenarnya saya juga bersetuju kalau mereka mengambil Pakito di saat ini, draft mereka sangat open. Walaupun mereka first pick, draft itu agak fleksibel untuk mereka. Jadi agak susah untuk pasukan Team Ray membaca draft daripada side pasukan SRG. Ya betul, Pakito dikeluarkan. Adakah dekat sini Team Ray just react apa yang berlaku dekat game yang pertama? Mereka yang ambil Belleric dan juga Rafa. Ada satu cara. Kalau katalah mereka tidak boleh untuk fight this composition Belleric, Rafaela ini, mereka boleh ambil. Mereka yang mainkan composition tersebut. Tapi Belleric, Valentina? Yep, pengambilan Valentina. Saya pun juga, selain daripada tu hero favourite daripada Kim, Valentina, hero comfort, hero favourite boleh katakan. Cuma saya masih lagi setuju dengan apa yang awak katakan ataupun awak ingin katakan. Why Valentina? Betul, sebab sejujurnya bila kita bercakap mengenai Valentina, di dalam sesebuah draft, Valentina ni perlulah ada ultimate daripada pihak oponen yang berbala untuk kita ambil. Daripada side SRG, diorang tak tunjuk lagi card diorang apa. Maksudnya dekat sini pasukan Team Ray gamble dengan mengambil Valentina terlebih dahulu untuk enemy tidak mendapatkan Valentina. Saya rasalah dari segi psikologinya mungkin diorang tak nak Stormy yang ambil Valentina dan bermainkan ulti Belleric. Tetapi dia akan jadi masalah bila SRG react dengan draft sebegini. Itu persoalannya. Hero-hero yang tidak bergantung kepada ultimate mereka. Bukan tu je Ren. Bagi saya adalah di mana mereka ada peluang untuk dapatkan Belleric dan juga Uranus untuk shut down God Lane. Tapi mereka memilih Valentina instead. Dekat sini di mana mereka akan terpaksa berhadapan dengan Uranus yang susah kau nak matikan dia. Gabung dengan Rafaela yang boleh heal lagi. Valentina kita tahu bagaimana dia bersulit damage. Ada syaratnya. Dan syarat dia cukup besar. Snowball effect. Kalau Valentina tak dapat apa-apa kelebihan dekat first 4 minit, 4 minit pertama, dia dah padam.
Saya percaya Valentina adalah hero yang berbaloi untuk di pick awal sekiranya enemy ada ultimate berbaloi diambil, dan juga sekiranya kita mempunyai player Valentina yang kreatif untuk membuat momen-momen dan bermain dengan skill-skill daripada pasukan lawan. Yap. Ada Fanny, tak ada Kufra. Relax dulu. Tapi masih lagi ada beberapa hero yang boleh digunakan oleh saudara Yums dengan adanya Cho, dengan adanya hero seperti Alah Badang lagi. Untuk Roma mereka boleh fokus kepada Kufra, Badang, Cho. Untuk Golen mereka boleh fokus kepada Moskov, Brody. Jadi ada beberapa option. Sekiranya awak seorang coach, awak boleh pilih untuk shutdown role yang mana di band keempat, kelima. Katalah dekat sini target mereka adalah terhadap post 5 ataupun terhadap Roma. Kufra dikeluarkan dan kemungkinan besar satu lagi hero yang akan dikeluarkan saya rasa Badang. Tepat sekali, Badang antara pilihan yang baik untuk dikeluarkan. Tapi kita tahu bagaimana The Master itu sendiri, Cho yang cukup berbahaya daripada Yums. Tapi kali ini mereka trade dengan Fanny. Jadi ada peluang untuk pasukan SRG keluarkan counter kepada Uranus, di mana Esmeralda akan dikeluarkan terlebih dahulu. Badang dia utamakan, nampak macam mereka bersedia untuk berhadapan dengan Cho daripada SRG, yang mana Rafaela ni akan diletakkan dekat bahagian tengah. Jadi untuk pasukan SRG sendiri, kalau pengeluaran seterusnya yang nak berikan fokus kepada EXP lane, nampak macam berkemungkinan besar mereka boleh keluarkan Alice. Ya, saya rasa Alice adalah satu pemilihan band yang bagus. Kalau nak kata Fovius, mungkin bagus untuk Pakito, tetapi dekat laning dia akan dibuli oleh Uranus. Hero-hero lain, saya rasa Alice ni akan kacau composition daripada pasukan SRG sebab mereka main safe composition. Mereka akan stick 4 orang, 5 orang. Dengan adanya pengambilan Alice mungkin akan buatkan gerakan mereka tu terbatas. Tapi pasukan SRG mengeluarkan Brody. Adakah mereka sebenarnya juga ingin menggunakan Assassin atau letak Pakito dekat bahagian Golen? Kalau tanya saya, draft SRG masih lagi fleksibel. Pakito ini boleh diletakkan di bahagian jungle dan ambil hero seperti Moskov, ataupun boleh jadi ada double fighter, ada Ruby dan sebagainya, kita main hero-hero keras. Ataupun Pakito di bahagian Golen dan Sekais akan main hyper juga seperti Yi Sun Shin dan sebagainya. Kita kena lihat dekat mana SRG akan pilih hero yang lebih sesuai dengan composition mereka. Tapi ini satu benda yang kalau tanya saya agak annoying kalau berhadapan dengan pasukan SRG. Mereka ada terlalu banyak card yang boleh mereka mainkan, yang mereka boleh rotate ketika berhadapan dengan certain composition. Daripada sudut creativity itu sendiri dekat dalam drafting, sememangnya kita boleh nampak pasukan SRG boleh laksanakan creativity tersebut disebabkan player dia pun ada banyak hero boleh gunakan. But again, Sora dekat sini dipilih oleh pasukan Libre. Mungkin itu adalah match up untuk berhadapan dengan Uranus dekat sini. Tapi untuk pasukan SRG sendiri, kalau mereka tak nak tukar apa-apa seperti apa yang mereka tunjukkan di game pertama, Pakito tu still lagi boleh pergi ke bahagian jungle, masih lagi kuat, mobility juga ada, dan mereka perlukan jaminan dekat bahagian late game nanti, di mana saya rasa kat sini Cho dan juga Moskov mungkin pilihan yang mereka inginkan. Tapi nampak macam mereka akan ambil opsi dia untuk lock Fanny itu sendiri. Begitu juga dengan lock Sora. Tapi pilihan seterusnya seperti kita bincangkan, tapi tidak, bukan Cho, Ruby yang akan dikunci. Ini akan menjadi satu masalah untuk pasukan-pasukan lain yang berhadapan dengan SRG selepas ini. Ini menjadikan satu mesej mereka sampaikan, kami ada terlalu banyak hero fleksibel yang boleh dimainkan, termasuklah Ruby ini yang sebelum ini Kram dah main dekat XP lane, kita dah nampak Innocent main dekat Gold lane, sekarang Yums juga boleh mainkan Ruby di bahagian Roma. Okey, untuk berhadapan Marksman, berhadapan dengan Ruby sebenarnya bagi saya agak susah disebabkan jarak untuk, contoh kalau dia ambil Moskov kat sini kan, range attack Moskov boleh sampai lagi dengan I'm Offended. Sebab tu mereka nampakkan Cloud dekat sini untuk mencari hero dekat bahagian belakang. Dengan adanya Purify, dia boleh survive kalau kena ultimate daripada Obsidian. Jadi saya rasa kat sini fair enough. Pasukan Team Ray juga ada card mereka, tapi nampak pasukan SRG jauh lebih mudah. Kalau tanya saya condition Team Ray di sini, kalau untuk mereka menang, Fanny ini perlu online early to mid game. Kalau tak, mereka akan ada masalah untuk memberikan damage output sebab mereka mainkan Valentina dan juga Cloud yang mengharapkan item di fasa late game. Yap, tepat sekali. Jadi kita akan saksikan apa yang berlaku. Jadi kita akan bersama dengan caster kita. Take it away. Terima kasih kita ucapkan kepada Syamilo dan juga Coach Ray di atas sesi perbincangan sebentar tadi untuk draft apabila telah pun dilengkapkan oleh kedua pasukan Selangor Wijaya Siege Competition bersama dengan support Team A dengan Fanny. Adakah mendominasi pada fasa awal game? Berani dia pakai Fanny untuk bertemu dengan Sekais yang namanya memang berinspirasikan daripada Fanny yang terbang.
Tetapi kita kena puji juga pasukan Team Ray berani untuk melakukan draft sebegini rupa. Apa pun kita harapkan serangan pasukan Team Ray boleh untuk dijana supaya kita ada sama sengit. Namun the best man win dalam game kali ini. Ya, ianya bergantung kepada execution drafting tersendiri juga. Kita tahu daripada drafting yang dibawakan oleh Selangor Giant telah pun lebih kurang sama juga dengan drafting yang dibawakan oleh pusingan yang pertama. Jadi mereka tak ada masalah daripada sudut execution dekat sini. Manakala untuk Team B, sedikit perbezaan adalah Dolin dengan penggunaan Fanny terkenal lebih tinggi lagi untuk beliau memberikan impact yang besar pada fasa awal game ini. Kalau tak, mungkin sekali lagi perlu harapkan kepada Cliff. Dan dalam draft pasukan SRG ini, apa yang saya minat adalah dia cuba buat Ruby yang dahulu dia memang possible untuk main roam. Tapi sekarang ni dia sangat sesuai untuk letakkan sebagai ESP dan juga goal lane. Tapi kenapa pasukan SRG punya Ruby ini baik? Sebab dia boleh untuk ditemani dengan Rafaela yang menyebabkan kekerasan Ruby itu sama macam tank juga. Dan sekali lagi kalau dia bermain bersama dengan bermain dengan Rafaela daripada Stormy, dan Ruby sekarang mempunyai damage yang tinggi. Dia ada damage, dia ada kekerasan dalam pada masa yang sama. Dan kenapa Ruby diletakkan di bahagian Roma adalah disebabkan mampu untuk memberikan zoning terhadap Fanny. Sebab kalaulah Ruby EXP atau goal lane, fokus lebih lagi untuk jaga laning. Tetapi kalau Roma, boleh saja bergerak bebas dan juga memberikan perhatian lebih tinggi lagi untuk mencari di manakah positioning seorang Fanny, iaitu Dolin. Ya, saya setuju. Tapi kan, nak guna Ruby halang Fanny, dia kena ada micro skill yang tinggi. Betul. Bagi saya, untuk penggunaan Donran Wolf King, memutuskan kabel daripada Fanny itu sulit tau. Dia kena tahu laluan Fanny itu terbang ke mana. Kalau tidak, dia hanya menjadi perkara yang sia-sia saja untuk menghalang Fanny itu daripada melakukan gesekan ataupun melakukan penerbangan dengan selesa. Game sense kena tinggi. Tapi kita bercakap tentang Yom, pastinya tak punya masalah. Turtle yang pertama telah pun hidup menjadi rebutan. Yom membuka map bersama-sama dengan Skies. Nova Escobar hanya mematikan. Terus saja Yom. Terbang ke dalam sekarang ini. Cutthroat telah pun digunakan. Tapi kena tumbuk. Siapa sangka bukan Ruby yang menghalang Fanny. Tapi Skull berjaya untuk dikorbankan double kill untuk Kram. Tetapi Joker Strike. Hilangkan Fanny, Mat. Kim hampir saja kecundang. Akan menjadi dapatkan oleh Kram. Triple kill. Permulaan dan cukup cemerlang untuk Selangor Red Giant. Tapi tuan-tuan, mereka ingin memberikan sedikit banyak asakan kepada pengambilan buff. Ingin memberikan gangguan lebih tinggi lagi kepada Dolin. Ui, Kram macam tak rasa apa. Duduk depan dia serap kepala. Sekali damage yang ada. Mak Datuk, Mak Nenek. Tapi dia masih belum mati. Sebab apa? Sebab ada Stormy. Ya, dan sahabat tuan-tuan, tarikan sekali lagi kepada Smooth. Hampir saja menjadi kucundangkan. Paksa kekal tenang terlebih dahulu untuk Team B. Selangor Red Giant dalam posisi yang cukup cemerlang untuk meneruskan asakan terhadap pasukan musuh buat ketika ini. Ya benar. Dilihatkan Kram memang tidak terganggu langsung. Stay high, Dolin. Oh my god, Dolin. Oh my god. Oh my god. Mungkin penerbangan dengan kabel agak susah, tapi nasib baiklah ini adalah map Flying Cloud. Jadi kalau dia susah sangat nak terbang, masih lagi boleh tinggi di atas awan. Tapi sahabat petang, sememangnya kawasan jungle ini akan menjadi milik Selangor Red Giant. Memberikan rasakan tak berhenti kepada Dolin. Terpaksa buka akar-akar tongkat Ali, tetapi tidak mampu untuk dipertahankan lagi. Nyawa Kim sekarang tumpas di tangan Sarji. Sekali ini berjaya dapatkan oleh Dolin, tetapi kedudukan pasukan Team Ray, mereka sengsara di laman sendiri. Ini dah seakan-akan menjadi taman permainan Cram. Lihatlah Cram begitu tenang, teguh saja berdiri di bahagian hadapan. Tak ada jawapan untuk beliau. 4 kill di dalam serangan Cram. Beliau seperti hanya melaksanakan zoning, memberikan gangguan menjadi wayang kepada Team Ray. Tapi lihat, temukan demi temukan. Tak sempat pun Dolin nak melaksanakan penerbangan sebentar tadi. Dia macam Fanny ni macam baru start guna organic cable. Organic cable, satu tarikan, Nova Escobar. Kena terus Holy Baptism. Nova Escobar. Sekali lagi tongkat Ali ini akan ditumpaskan. Akan dirata oleh Selangor Red Giants. Sekarang milik pasukan SRG adalah Purple Buff daripada Team Ray. Mereka akan dirompak segala hasil yang ada. Akan membuatkan Team Ray semakin hampir untuk moveless di awal permainan baru 5 minit yang pertama. Sakit. Fanny pada minit yang kelima dah pun mempunyai 2 kematian.
Dan kita juga kena melihat SRG sekarang ini telah pun mula untuk memberikan fokus lebih tinggi lagi kepada Cliff supaya mereka juga tak memberikan gangguan yang terlampau besar. Innocent juga dah pun mula aktif untuk menyertai team fight. Nova Escobar. Okey. Terus konsist. Dia tahu, dia tak nak. Tapi dia halang untuk pergi ke arah menara di bahagian bawah ini sedikit perlahan. Kena terikat. Ada yang diikat, pastinya akan terikat. Dan terus diikat mati. Nova Escobar dijadikan sebagai korban. Innocent berjaya ditangkap. 4 orang pemain pasukan tim ready. Perlukan dengan hanya untuk menempaskan Innocent. Tapi kali ini pergerakan mereka berjaya untuk meruntuhkan turret. Ya, namun begitu Selangor Jet saja membalasnya dengan pengambilan turtle dan juga sikit sebanyak pencurian kepada Orange Buff di bahagian atas. Jadi saat kita juga melihat Cram masih lagi tak ada jawapan kepada pemain yang kebal ini. Tenang saja. Terutamanya apabila ada lagi bantuan daripada Stormy memberikan Holy Healing. Itu pada pasal late game nanti saya juga tertanya-tanya bagaimanakah mereka nak mengawal Cram yang akan melaksanakan zoning begitu mudah kepada bahagian backline. Itu masalahnya, Cliff belum ada nampak sinarnya untuk mendominasi di bahagian goal lane berbanding dengan Innocent. Walaupun dah mati satu kali, tetapi Cliff kena dapatkan Trinity item seawal yang mungkin supaya dia dapat untuk menangkis nyawa Cram yang semakin lama semakin sukar untuk ditumpaskan. Dan Cliff confirm macam tak jadi dalam game kali ini. Sedikit suka bagi pendapat Kena saya. fokus utility ya. Sebab sekarang ni dia nak fokus, mungkin sebagai pendapat saya boleh saja mencolek I'm offended daripada Yums dalam situasi ini. Sekurang-kurangnya adalah penambah daripada sudut kawalan sisi. Tapi sejujurnya kawalan sisi mereka dah mencukupi dah. Benar. Dan satu lagi sebabkan dia ambil Valentina awal. Jadi option ni tidak banyak. Tarikan yang dibuat. Nova Escobar terpaksa buka rata direct. Bukan kali ini peluangnya untuk dapatkan Innocent terlebih dahulu. Cram yang nyawa sedikit boleh lagi untuk selamatkan diri dalam keadaan nyawa yang rendah dan berjaya juga untuk Innocent dihidupkan semula melalui pasif daripada Stormy. Mudah Divine Abstraction. Inilah sebab kenapa dengan adanya pembawaan Rafaela, mereka boleh saja bermain dengan agresif sebab timer tersebut seakan-akan tidak membawa apa-apa makna. Cram masih kekal tenang. Ini yang saya katakan. Cram tak menjadi masalah kalau beliau ingin melaksanakan zoning terhadap goal laner, itu Cliff pada pasal late game nanti berdasarkan kekebalan yang sedang dimiliki. Tapi kita juga kena melihat apakah respon dari teammates kali ini, bagaimana mereka nak memperlahankan asakan daripada SRG ini, terutamanya Dolin tak bernafas dalam pusingan ini. Dan sekarang ni Team Ray kena cari jalan keluar bagaimana mereka nak berasa lebih selesa. Pastinya Sarji ingin dapatkan kemenangan di bahagian lane dulu sebelum mereka mara ke bahagian turtle. Dan pasukan Team Ray dia orang dikurung dan membuatkan pasukan SRG sangat berkuasa di bahagian river, di mana di awal game membuatkan SRG dapatkan hat-trick turtle. Satu sahabat betas, sedikit banyak asakan di bahagian atas terlebih dahulu. Ada oleh baptism, Nova Escobar terus buka rata direct. Yoks akan terperangkap dan membuatkan Dolin mendapatkan kill yang kedua. Penerbangan cantik untuk menghapuskan tanker daripada pasukan Selangor Giants. Satu kelebihan tim yang mereka miliki sekarang ini disebabkan mereka ada Cloud, mereka ada Fanny, mereka boleh menggunakan side lane pressure dekat sini supaya memecah belahkan formasi SRG. Tetapi sampai mana, sampai bila dan menantikan apa untuk mereka mula mengawal semula momentum pusingan yang kedua ini. Ya, sampai bila Team Ray yang bertahan makin sukar untuk dapatkan kemenangan jikalau mereka belum jumpa rentak yang dimahukan. Kena ada satu team fight juga lah sebab team fight daripada Team Ray kuat juga sebab mereka ada Wrath of the Direct, mereka ada juga combo bersama rekan Sora dan kombinasi di antara dua hero ini telah pun kita lihat dalam IZ. Dolin bukan ikat tepi, malah ikat mati. Smooth menjadi bangsa kedua apabila tidak mampu lagi melarikan diri. Double kill daripada tumbukan Skies menyenakkan pemain pasukan Team Ray. Kalau gameplay tim ini adalah buku, dah pun khatam oleh Selangor Giants. Satu lagi mangsa, Nova Escobar. Tiada jalan keluar. 3 kill telah berjaya dimiliki sebentar tadi. Cram masih lagi memberikan asakan. Kim. Apa lagi mahu untuk dilakukan bila tidak ada ulti dapat untuk diguna? IMU akan menjadi keadaan yang rugi untuk Kim, tidak mampu untuk melakukan pertahanan satu wave minion. Apa yang Kim boleh buat hanya terbayang, tapi sekarang ini tiba masanya untuk semua buat aksi. Apabila serutan berjaya dilakukan itu bukan baik dan Stormy dihapuskan, namun Smooth berjaya mengelak. Tapi dia akan terpaksa dikorbankan jua menjadi mangsa keadaan setelah mendapatkan nyawa Stormy. Cram di bahagian depan masih lagi kebal, sukar untuk dimatikan oleh pemain pasukan Team Ray.
Menjadi umpan saja buat ketika ini Cram bermain dengan kekebalan yang dia miliki, tetapi fokus lebih lagi kepada untuk mendapatkan autotron di bahagian tengah sebentar tadi. Dengan itu daripada segi kawal map lebih jelas berpihak kepada SRG, dan kita juga kena ingat apabila kawal map dipegang oleh pasukan musuh, sebagai Phoenix sedikit sukar untuk securekan purple buff yang cukup penting untuk menggunakan beliau bertebangan dengan bebas. Ram membuka map. Capability dia sangat tebal sekarang ni. Bukan capability, tapi jauh dia sangat tebal sekarang ini. Belum lagi dapat tu dia hapuskan dengan lebih mudah, tapi dia masih lagi ada Stormy di bahagian belakang bagi menyembuhkan keadaannya supaya tidak dihapuskan oleh Team Ray dengan lebih mudah. Namun late game makin tiba sebab sekarang ni damage dah makin nampak daripada Team Ray. Ya, dan saya tangkakan di mana Dolly mungkin ingin cuba untuk menjatuhkan Innocent di bahagian atas, tapi nampaknya tidak. Dilepaskan begitu sahaja. Innocent telah pun menyertai rakan-rakannya. 5 kupol di bahagian Lot sekarang ini. Smurf ditugaskan untuk meninjau di bahagian hadapan. Bukanlah hero yang kebal untuk melaksanakan tugas tersebut, tapi Nova Escobar conceal sedikit perlahan. Sekas berjaya mendapatkan Lot pada waktu dia. Nova Escobar nyawa yang rendah. Ada sedutan dilakukan melalui Smurf, tetapi Smurf akan dikorbankan juga. Dolin dia lagi rinding dia caw. Tidak ada apa bantuan dapat dibuat oleh Dolin, malah melarikan diri untuk pergi ke top lane. Dapatkan satu lagi turret mungkin. Namun Lot yang diambil oleh pasukan SRG cukup mudah daripada Skies. Ini bukan miscommunication, tapi ini adalah mistiming sebenarnya. Kurang kemas daripada tim A, sedikit perlahan executekan serangan mereka, membenarkan Selangor Regent bersiap sedia untuk mendapatkan team fight apabila objektif dah pun disecure. Dan sekarang ini Infinity Threat diketuk di bahagian tengah. Tapi seperti yang kita bincangkan, Team A kelebihan mereka adalah kawalan side lane dengan 2 hero mobility. Dengan itu mereka masih lagi mampu untuk memperlambatkan serangan asalkan daripada SRG. Holy Defense masih lagi ada di bahagian bawah untuk memberikan sedikit banyak bantuan, tapi akan lenyap dalam 3 saat saja lagi. Jadi tim A masih lagi perlu memberikan fokus untuk melaksanakan clean sweep. Tetapi persoalannya siapa yang akan melaksanakan tugasan tersebut? Ya, itu menjadi satu soalan besar untuk kita. Nak melakukan clearing capability ini agak sukar. Apabila banyak tekanan dapat dilihatkan. Kim pun tidak ada sebarang high ground dapat dilakukan. Setakat Shadow Strike, kau nak geletek siapa? Geletek Lord! Memang tak boleh lah, Mat. Lord terus dimatikan. Walaupun pertahanan menjadi dilakukan, tapi mereka terpaksa mengorbankan turret di bahagian bawah. Tak ada pertahanan, mereka lepaskan je tadi. Mereka lepaskan. Mereka lepaskan sahaja Infinity Threat. Sekarang ni lihat Infinity Threat yang kedua. Nova Escobar ditarik. Terus hilang Mat Innocent. Mendapatkan Nova Escobar. Smooth juga akan ditolak keluar. Mengaktifkan Sky biasa. Turret dihancurkan bagian villain. Pelawannya hampir tiba. Dan sekarang juga SRG akan terus marah dengan 3 kill. Dan Innocent di MPL Boy musim ke-18. Iklan kejap, tunggu minion. Okey, minion dah sampai. Dengan itu Selangor Red Giant telah pun berjaya menutup hari ini, menutup minggu ini dengan 2 kemenangan bersih, 2 berbalas kosong. Raja Maxpert kembali untuk menggemparkan arena FPLMY yang kini disajikan kepada anda seawal minggu pertama meretan Team Ray. Keputusan penuh 2 berbalas dengan kosong, menunjukkan kenapa mereka adalah juara bertahan. Walaupun musim ini baru sahaja bermula, menunjukkan mereka masih lagi konsisten daripada tahap gameplay mereka, disiplin, rotasi yang begitu agresif, sehingga kerana tim B yang sebenarnya pada esok malam menunjukkan prestasi yang cukup hebat, tetapi di hadapan Gegasi Merah ini segala-galanya tidak mencukupi. Ya, apa lagi solusi yang kita perlukan sekarang ini untuk pasukan lain berhadapan dengan SRG. Tapi kudos juga kepada Team Ray. Mereka jumpa dengan apa yang mereka mahukan dan mungkin penambahbaikan boleh dilakukan pada match yang seterusnya. Jadi, kita akan terus ke stage bersama dengan Rose. Silakan. Tak tahu kenapa Mars marah sangat, tapi ini adalah perlawanan 2 berbalas kosong, clean sweep daripada Selangor Red Giants. And of course bersama Rose di atas pentas, kita ada Skies dan juga Cram. Boys, congratulations. Thank you. Okay, first, important question. Kenapa tak nak end tadi? Kenapa apa? Kenapa tak nak end? Kenapa tengah terbang-terbang, main-main? Sebab
Diorang suka goreng-goreng and rebus-rebus. Oh, macam tu. Suka main masak-masak. Suka main masak-masak. Belajar banyak daripada Mars, suka goreng-goreng. Yeah. Now, let's talk a little bit pasal adik lah kan. Kita tahu beberapa minggu adik juga tak main di atas pentas, tak beraksi di atas pentas. Tapi Rose nak tanya, apa yang adik belajar daripada The Patch beberapa minggu ni untuk, untuk apply di MPL-MY? Sebenarnya banyak saya belajar past few weeks sebab sepanjang saya bermain Mobile Legend, meta yang time MSC tu is like the most complicated and brutal lah dia punya meta, and from that I learned that I need to catch up more faster lah, so I will not fall behind. Okay, now adik, ni interesting ah. Adik cakap meta ataupun patch MSC adalah one of the most complicated and most brutal meta. But what makes it so complicated? Sebab itu bukan kali pertama di mana kita main international tournament, tiba-tiba patch baru keluar kan. Kenapa patch tu susah sangat untuk adapt? Bagi saya mungkin sebab meta tu dia banyak hero yang bukan biasa kot. Hero yang mostly hero yang pelik-pelik. Contohnya macam Rafael Lamin. Siapa je boleh fikir main Rafael Lamin kan? So macam tu lah, dia macam universal lah. I see, dia macam membuka ruang kepada banyak heroes and the possibility was definitely endless. So adik, after a lot of things yang berlaku di international tournament, kembali ke MPL-MY, apa yang goal untuk you? Diri sendiri punya goal untuk musim ini? Is there anything yang you nak buat? Anything yang you nak buktikan? For sure nak redeem myself for my last tournament lah. So basically for future tournament which is M8 is gonna be different lah. I will redeem it. Yup. Okay. Your mission to redeem yourself begins this week. And of course, kita pun nak borak sedikit dengan Cram because kita dah touch on the meta currently. And I've also talked to another EXP player on Friday, and I asked him, because similarly to you guys are very flashy EXP laners playing a lot of the damage dealers. But in this patch, it leans more towards the tankier fighters. How do you adjust to that? Do you feel comfortable? Do you feel like it's hard? What's going on, Cram? Biasa je. Biasa je, tak susah untuk adapt? Yeah. Okay. Because my XP rotation here is only Baras and Yura. So, normal. For you, how different is the patch? Because for jungler, we see that it's quite affected. But for EXP, do you feel like you have to do more things for this patch to compensate for the jungle? I think that's normal lah. Yeah. Just normal. Just like any other day in the EXP. Yeah. I think the most affected is probably mid. Yeah, trio mid. The trio mid. I agree and I think we can all see that. So guys, kita pun sudah saksikan perlawanan yang bersih daripada SRG, tapi hanya seorang yang boleh menjadi MVP. So agak-agaknya MVP anda siapa? Mari kita tengok MVP perlawanan ini in 3, 2, 1. MVP jatuh kepada Cram. Cram! Okay, you know what, Cram? After playing 2 matches this week, what do you think about SRG's performance so far in MPL-MY? We don't want to be complacent, but yeah, I think we play quite good. And then we need to do better next time and keep consistent. Yeah. You guys think you are getting back into your usual flow state? Yeah. Okay, Cram, message for the fans who has come and, supported you guys today. Thank you guys. I love you all. Oh! Alright, terima kasih dan tahniah atas kemenangan ini. With that, Mari, let's show it back to the casters to analyze apa yang terjadi dalam perlawanan ini. Maghrib tak masuk lagi. Tapi game dah habis. Jam tak ada pula. Jam tak ada. Tapi apakan daya kau berhadapan dengan SRG, bro? Memang game cepat-cepat je semua. Tapi Cram agak menarik kat sini di mana saya nak sentuh sikit dengan pemilihan emblem dia. Master Assassin sebagai second talent.
ini adalah satu emblem yang mana dia akan fokus ke arah buy one and fokus untuk poking, yang mana enemy tiba-tiba ada separate daripada pasukan dia untuk triggerkan this emblem Master Assassin. So I think it's a new thing for us, tapi for pro players is always ada justification kenapa mereka melakukan sedemikian rupa lah. Secara jujurnya, saya agak setuju disebabkan dia pun berhadapan dengan matchup yang agak susah, iaitu dia berhadapan dengan Sora, one off matchup yang boleh berhadapan dengan Uranus. Dengan adanya Master Assassin, by the way, Adin join kita kat sini from the English house. How about you, mate? I think it's a very good Wow. tak pula kan. I mean Wow. Uranus pakai Master Assassin tu clear cut sebab dia nak menang leaning against Sora, so that dia boleh provide a bit more threat ke atas Sora tu, and then boleh rotate lebih awal. Hence why the triple kill yang dia dapat tu, Yes. I mean kejap lagi kita akan review of course. Betul. Maybe came of that Master Assassin punya threat ke atas Sora tu jugalah. Sebab kita boleh nampak juga macam mana pemilihan emblem tersebut membantu Uranus ini untuk zone out mana-mana backline daripada pasukan Timbre, mengganggu jungle. Jadi ada banyak kind of gameplay disebabkan emblem ini mempengaruhi kepada rotation. Kat sini saya boleh katakan benda tu sangat-sangat betul disebabkan kita boleh nampak Sora juga force untuk siapkan dia punya Radiant Armor. Yep. Sebab kat sini dia perlu berhadapan dengan Rafaela secara tidak langsung keluarkan dia punya Glowing Wand effect dan juga berhadapan dengan Uranus. Kalau kita lihat kan dia bersudut damage, kita lihat damage dealt daripada Crum sendiri dah mencapai 49,000 damage, manakala untuk Stormy dengan 43,000 damage. Seorang Rafaela mengeluarkan damage sebanyak 40,000 tu saya boleh considerkan sebagai continuity damage yang agak besar untuk ditadah oleh Sora dalam game ni. Sebab lagi satu, kita tahu bagaimana kemampuan Sora adalah survive daripada sudut ketahanan ketika dia gunakan Shifting Skies, ketika dalam mood Stormbind. Tapi kalau dalam mood Lightning, dia agak kurang daripada sudut sustainability. Jadi kat sini, nak tak nak Sora dalam game ni memainkan peranan yang cukup penting untuk berada dekat bahagian hadapan. Sebab saya tak rasa Balearic sesuai untuk berada dekat bahagian hadapan terus, sebab ulti dia tu sangat-sangat penting untuk pasukan Team Rain. That's one thing about SRG punya draft. Diorang mainkan Rafaela, diorang mainkan Uranus. Kita ingat ini merupakan damage, orang kata kecil-kecilan punya Ya, damage. betul. Tapi this kind of damage yang menyebabkan beberapa hero mereka mendapatkan triple kill. Uranus triple kill pada early game, menyebabkan membantu pasukan SRG untuk snowball, mendapatkan turtle, objektif penting. Mungkin orang underestimate terhadap damage-damage yang ada terhadap hero-hero ni.